Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hampa, hai. Wah, masih lagi dalam mood raya, okey. Saya kena nak pin komen sat hampa. Okey, mana yang masih lagi mood raya, yang awak cakap apa pergi bekerja pun masih lagi dalam mood raya. Okey, ada yang bawa apa kuih raya datang office ke kan? Masih lagi dalam mood raya. So, siapa yang dekat sini masih lagi dalam mood raya? Okey. Yang mana yang apa start dekat kampung pun ada. Okey, sebelum PKP balik kampung tiba-tiba start dekat kampung, nasibnya dapat work from home. Tak apa dah dapat macam mana kan. Kita janganlah apa, orang cakap janganlah gatal-gatal nak pergi rentah daerah semata-mata nak balik bekerja, tapi melainkan you all dapat pelepasan daripada polis, okey, ataupun dapat pelepasan daripada apa, dapat surat bekerja ke kan. Kita tak tahu. Okey, yang mana yang masih lagi dalam mood raya, tolong komen sikit. Ada yang masih cuti ke kan? Ada yang apa? Daerah Kuartal Star kena PKPD. Nampak macam mana kan? Kes makin meninggi. Ingatkan kes makin menurun, rupanya kes makin meninggi. Okey, yang mana yang mahu satu komen lah. Hai, sikit dekat Kak Ella. Kak Ella nak share dengan hampa hari ni berkenaan dengan menipu. Sebab apa topik hari ni? Topik di mana customer Kak Ella yang bagi tahu tau. Topik hari ni cubalah Kak Ella buat topik menipu. Macam mana nak ajar anak untuk tidak menipu Kak Ella. Sebab apa saya stres lah Kak Ella baru ni raya. Anak saya minta maaf, dia cerita pasal menipu je. Rupanya selama ni banyak benda yang ditipu saya. Macam mana Kak Ella nak atasi masalah menipu ni kan? Marilah Kak Ella nak share dengan hampa macam mana nak atasi masalah menipu baik kalangan kanak-kanak. Baik kalangan kanak-kanak je okey. Berkalangan orang dewasa yang nak macam mana nak detect suami menipu tu, minta maaf okey. Tapi you all boleh apply. Mana tahu benda ni berguna juga untuk kita trace sama ada suami kita ni menipu ataupun tak. Okey, yang mana yang baru masuk tu komen. Hai sikit dekat Kak Ella hari ni kan. Masih lagi dalam mood raya. Kak Ella pun nak berdiri lah hari ni. Dapat semangat sikit nak cerita dekat hampa mengenai penipuan ni. Macam mana nak elakkan anak daripada menipu ni. Kadang-kadang kita tak ajar pun Kak Ella menipu Kak Ella, tapi dia ni dah pandai dah menipu. Betul ke you all tak ajar? Betul ke you all tak ajar? Janganlah nak salahkan pengasuh. Ni pengasuh lah ni Kak Ella. Dia lah anak dia menipu apa semua lekat dekat anak kita. Janganlah macam tu sayang, okey. Tak mau tuduh-tuduh orang lain, okey. Kadang-kadang penipuan tu pun bermula daripada ibu bapa sendiri. Excited kan Kak Ella hari nak cerita bab menipu kan. Sebab apa, memang betul lah. Kalau Kak Ella perasan balik kan, kita sendiri pun pernah menipu anak kita sebenarnya. Ada yang cakap, petang ni kalau abang kemas baju-baju abang, ataupun abang kemas mainan-mainan abang, mami belanja KFC. Contoh, okey? Ataupun kalau abang tidur, mami bagi abang keluar main taman petani. Padahal kita dah tahu dah tak boleh nak main kat taman sebab PKP ni. Tapi kita nak juga bagi tahu macam tu. Nak juga menipu dekat anak. Macam mana tu? Menipu tu datang daripada kita sendiri sebenarnya, bukan daripada rumah mengasuh ke, ataupun datang daripada rumah sekolah ke, kawan-kawan ke. Kadang-kadang menipu ni datang daripada diri kita sendiri. Kita yang sebenarnya ajar anak untuk menipu. Hakikatnya kita tak sedar pun kita sekarang ni sedang mendidik anak-anak kita untuk menipu. Nampak tak? Jangan salahkan orang luar. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia belajar daripada masalah kita sendiri. Okey, yang mana yang maksud tu komen lah. Hai dekat Kak Ella kan. So Kak Ella nak share dengan hampa hari ni macam mana kita nak elakkan anak kita daripada menipu. Sebab apa? Kalau dia masih lagi kecil, okey tak apa, tak ada masalah. Kita boleh pukul, kita boleh rotan, kita boleh marah. Tapi bila dia dah masuk usia 13 tahun, 14 tahun, dia dah ada apa, surrounding kawan-kawan dia yang dia lebih percaya, ataupun surrounding kawan-kawan dia yang tak pernah mengatakan dia tu menipu, nak risau nanti dia akan jadi habit tau menipu ni. Dia tak menipu, dia tak boleh duduk, dia tak boleh hidup pun kalau tak menipu kan. So kita kena didik anak kita supaya jangan menipu daripada kecil ni. 5-6 tahun kita dah kena didik dah macam mana nak elakkan anak saya menipu Kak Ella. Hamai lah Kak Ella nak share dengan hampa kan hari ni. Masih lagi dalam mood raya. Okey, hari ni kita hari ke berapa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hari raya ke-9. Okey, yang mana yang dah pun selesai puasa 6. Okey, dah raya puasa 6 tu. Okey, selamat hari raya. Dan juga kita hari ni dikabarkan yang Israel dah pun buat gencatan senjata. Alhamdulillah, Palestin pun dah mula beraya hari ni. Alhamdulillah, kita sama-sama doakan semoga
lepas ni tak adalah peperangan lagi dah. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Okey. Janganlah pula nantilah sekali kena ban kan. Okey, kita doakan yang baik-baik. Okey, doakan yang baik-baik untuk pihak sebelah sana dan juga pihak yang sebelah sini. Sebelah mana sebelah sini tu kita tak nak mention lah. Okey, kita cuma doakan yang baik-baik untuk mereka supaya mereka semua boleh hiduplah aman macam mana kita dekat Malaysia ni. Okey, walaupun sekarang kita sedang berperang dengan COVID-19, okey, dengan kes yang sangat tinggi, and then kita tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak berlintas negeri, tak boleh nak berlintas daerah. Kita sendiri pun sedang berperang dengan penyakit yang virus yang tak nampak ni. Bahkan mereka yang kat luar sana yang sedang berperang dengan COVID-19, berperang dengan bom, berperang dengan senjata. So, kita sama-sama doakan semoga tak ada lagi peperangan di atas muka bumi Allah ni. Alright? Okay, jom Kak nak share dengan hampa. Kak pun dah popek panjang dah ni. Okay, Kak nak share dengan hampa macam mana kita nak elak anak kita daripada menipu ni. Tak naklah menipu kan. Takut nanti dah sampai kebesar nanti, dah sampai dah dewasa nanti masih lagi menipu. Tak naklah macam tu kan. Sebab orang cakap apa, nak melentur buluh ni daripada rebungnya. Betul ke? Kalau Kak salah, tolong betulkan. Alright? Okay, so macam mana kita nak elakkan anak kita daripada menipu? Yang pertama, kita kena tukar bahasa kita. Tukar bahasa macam mana? Kak takkanlah nak guna bahasa Tamil pula kan. Saya ni orang Melayu, Kak takkanlah saya nak marah anak saya dalam bahasa Tamil. Saya ni orang Cina, Kak takkanlah saya nak marah anak saya dalam bahasa Melayu kan. Nak tukar bahasa, bukan sayang, tukar lenggok bahasa. Okay, Kak nak bagi contoh dekat sini, alright? So kalau kita pun faham sekarang ni ada yang ada yang kena bekerja work from home ataupun bekerja daripada rumah. Okey, bila dia berdepan dengan anak-anak kan, kita tengah buat kerja dekat meja ni kan, tiba-tiba anak kat sana bising. Okey, dekat sini baling dia punya mainan-mainan dia kan. Macam mana kita nak guna bahasa kita ni supaya anak kita yang pertama dengan cakap, yang kedua dia tak menipu. Okay, normally kita akan tengok bila mainan sepah kan, even Kak Ida sendiri pun lalu juga buat macam tu kan. Tengok mainan bersepah je kita tanya, ni siapa bagi sepah ni? Cepat kemas ni kan. Tipulah kalau you all tak pernah dapat anak-anak yang jawab macam ni tau. Bukan adik, bukan abang, dia kan. Ada yang menuduh ada satu sama lain. Okey, dia tak mengaku pun dia yang sepahkan. Sedangkan dia orang main sama-sama ni kan, kita pernah nampak tadi, tapi dia orang tak mengaku pun. Menuduh antara satu sama lain. Bukan abang yang bagi tumpah air ni, bukannya adik yang sepahkan mainan ni, abang yang sepahkan. Lepas tu dia orang bergaduh. Okey, tak adalah bonding antara abang dan adik tu. Macam mana tu? Takkan nak tunggu raya tahun depan buat nak minta maaf kan? Cuba you all as a mommy gunakan lenggok bahasa yang berbeza sikit. Contoh, jadi Kak dah bagi contoh, okey? Nampak mainan anak-anak saya sepah ni, kalau kita tanya memang takkan mengaku. Okey? Cuba ubah lenggok bahasa ni. Okey, tadi siapa yang main? Jom kemas dengan mami. Nampak? Okey, anak-anak pun dah cakap, tadi abang dengan adik main. Padahal kita ni dah macam monster ni, macam dah kemas rumah ni kan. Kenapa bagi sepah pula kan? No, tukar lenggok bahasa tu menjadi lebih lembut. Lebih buatkan anak tu tak ada nampak macam mami dah tukar jadi hak kan. Nampak anak tu macam lembut je untuk bercakap dengan kita. Assalamualaikum. Hai Angah Ain. Waalaikumsalam sayang. Okey, selamat hari raya. Okey. So kita tukar lenggok bahasa tu. Nak tukar lenggok bahasa macam mana Kak Ella? Saya ni dah tengah marah, tengah panas ni kan. You all cuba tukar bahasa untuk jadi lebih lembut. Sebab apa? Kalau you all ajak anak bercakap secara kasar, itu contohnya, siapa yang sepahkan ni? Ini yang mami geram ni. Ini yang mami dah hempuk semua barang ni. Kan? You all cuba bayangkan, if one day kalau you all dah tua, anak you all pula cakap macam tu dengan you all. Okay, dia balik kerja, kita ni dah tua kan, dah tak mampu dah buat apa-apa. Ni kenapa ibu berak dalam pampers ni macam ni dia cakap pinggang. Kenapa ibu buat macam ni? Kenapa ibu buat macam ni? Jangan salahkan dia orang, sebab benda tu kita yang buat waktu dia orang kecil. Nampak tak efek dia macam mana? Okay, efek dia memang kita tak nampak sekarang. Mungkin akan bila kita dah tua nanti, masa tu baru kita nampak. Dia tak nak macam tu, right? Okay, cuba guna bahasa yang lembut. Ni siapa yang sepahkan ni? Baik mengaku. Siapa mengaku? Jom ikut mami kemas sama-sama. Contoh kan? Tapi kalau kita ni kadang-kadang tak nak kawal emosi. Even Kak Ella sendiri pun kadang-kadang naik angin juga kan? Cuba tukar intonasi tu menjadikan anak-anak ni lebih berani mengaku kesalahan dia. Okey, ataupun nak tukar juga, ni siapa yang bagi tumpah air ni? Kenapa cari tuala nak lap tak jumpa ke? Jom ikut mami pergi dapur. Siapa yang tumpahkan air ni? Jom ikut mami pergi dapur, kita ambil kain and then kita lap sama-sama. Okey, anak tu dia akan willing untuk
cakap apa? Untuk mengaku kesalahan dia. Nampak tak? Dia pergi dapur ambil kain dengan mami. Itulah mami tadi abang yang tumpahkan, tapi abang takut nak mengaku. Nampak tak? Anak tu dah start jujur dah dengan kita. Pasal dia cakap lah macam ni. Kalau kita bila anak dah jujur, appreciate dia. Cakap macam ni. Oh ya ke? Abang bagi tumpah. Lagi tanyalah mami kat mana kain. Nanti kalau tumpah, nanti kalau mami jatuh macam mana? Abang tak kasihan dekat mami ke? Nampak tak? Kita guna psikologi yang sangat baik untuk apa? Untuk didik dia supaya dia lebih jujur. Okey, nak tanya boleh biasa kesan. Nak tanya boleh. Biasa kesan bimbang berapa hari? Berbeza sayang. Kalau masalah susu tu kritikal, memang ambil masa sikit. Sebab itulah kalau Kak Ila ataupun tim consultation dekat HQ ni, kalau you dah start rasa dah start rasa susu tu drop, okay, tolong ambil bimbang cepat. Jangan susu dah sangat-sangat kritikal baru nak ambil bimbang. No sayang, tak boleh macam tu. Okay, sebab apa? Kesan ni berbeza. Kalau susu tu terlalu kritikal, you all jangan expect you all ambil pagi, petang dah terus meriah. No, salah macam tu. Okay, kalau you all macam susu baru drop, sebab apa? Sebelum ni saya pump 3 ounce, sekarang ni saya dapat 2 ounce lebih sahaja, tak sampai pun 3 ounce. Itu boleh jadi you all ambil pagi, petang terus dah maintain ataupun dah meriah dah. Tapi kalau you all daripada 10 ounce drop ke 1 ke 2, 3 titik, benda ni memang akan ambil masa sikit. Masa kita apa? Contohlah ibu angkat kan, dia nak ambil bimbang, nak banyakkan susu, memang ambil masa. Macam tu juga berbeza. Kita ikut tahap masalah penyusuan tu. Sebab itulah kami di HQ ni akan tanya dulu. Janganlah marah kalau tim HQ tanyakan berapa bulan baby, berapa banyak you all pump, berapa ounce you all pump. Janganlah marah dekat diorang. Sebab apa? Diorang nak bantu you all. Diorang nak tengok ada ke tak improvement tu. Okay, nak tengok juga apa kesalahan sis. Dah makan bimbang ni, dah minum air yang banyak, tapi still lagi tak okay. Macam mana Kak Ila, macam mana ataupun tim HQ lain kan. So you all tanya balik dengan pegawai tu. Saya dah ambil bimbang, okay, saya dah buat urutan, saya dah pump, apa lagi yang kurang? Kadang-kadang kita tak sedar kan, pemakanan kita pun boleh efek. Ada yang makan jamu pun boleh efek. Okay, maksud jawapan daripada anak ini berbeza sayang, tak sama dengan semua orang. Alright, so hi Kak Ila, hi Farah Bimbang tinggi sayang, sebab share. Okay, tadi Kak Ila nak share dengan hampa macam mana cara nak atasi anak yang menipu. Yang pertama tadi, ubah lenggok bahasa. Okay, yang kedua, berikan galakan. Berikan galakan apa? Takkanlah kita nak galakkan anak kita menipu kan? Tak sayang, tapi galakkan dia orang untuk bercakap jujur. Okay, contoh yang pertama. Okay, Ella tak sure lah. Memanglah raya kali ni tak boleh nak pergi beraya rumah orang kan. Tapi ada je yang buat macam tu. Tak payah buat macam mana kan. Tak kantoi tak apa. Okay, alright. Kalau kita tengok sebelum ni kan, kalau minta maaf apa sahabat saya, jangan tanya Kak Ella pasal harga sahabat saya, tak ikan lebar lah. Okay, ada yang apa viral sebelum ni kan, dia ada anak tetamu dia rendam anak kucing dia dalam baldi sampai mati. Okay, bila bertanya dia cakap biasalah budak-budak kan, biasalah anak acik ni memang nakal sikit. No, tak boleh macam tu, salah macam tu. Okay, kita kena ajar anak kita adab pergi rumah orang, adab menjadi tetamu tu macam mana. Okay, kalau pecahkan gelas rumah orang, mengaku, jujur, cakap je, Acik, adik minta maaf tak Acik, sebab apa pecahkan gelas rumah Acik ni. Ajar dia untuk jujur. Jangan terlampau backing ke? Jangan terlampau backup dia. Okay, kalau anak kita buat salah, kita jujur dia kata rumah, minta maaf tadi anak Acik yang rendam kucing tu, tapi Acik tak perasan, Acik minta maaf. Okay, ajar dia pula untuk minta maaf. Sebab apa? Tipulah. Orang cakap 3 perkataan yang apa? Yang memberi makna untuk orang lain. Okay, minta maaf, terima kasih, dan kita ingat satu lagi, tolong kot. Macam tu lah. Minta maaf dan terima kasih ni 2 perkataan yang sangat magic, tapi jarang orang lain guna. Nampak tak? Kadang-kadang bagi coklat kan, sebiji kan, kadang-kadang kita pergi expo lah contoh kan, orang nak bagi tester tapi kat budak-budak bagi coklat, tapi kita jangan nak ajar anak kita tu untuk cakap terima kasih walaupun orang bagi coklat yang sebiji tu je, yang harga dia tak sampai 10 sen pun. Okay, cuba ajar anak untuk jujur. Okay, kalau dipecahkan, kalau dia pergi rumah orang kan, pecahkan cawan ke kan, kita tak tahu, kadang anak kita ni nakal juga. Kalau dia pecahkan cawan ke ataupun dia buat benda-benda yang tak elok ni, ajar dia untuk jujur. Sebab apa? Bila dia jujur, tuan rumah tu nak marah pun tak jadi marah. Sebab apa? Sebab bagus budak ni jujur. Dia minta maaf lagi. Kan? So you all tolong, okay? Tolong ajar anak
macam mana kita nak jadi jujur. Kita beri galakan dekat dia. Macam tunjuk kita yang dewasa ni kan, bila janji dengan anak tapi tak dapat tunaikan, minta maaf dengan dia. Walaupun dia baru 4-5 tahun, kita rasa macam alah, kalau mami tak bawa, abang bukannya boleh pergi pun. Jangan ajar anak macam tu, okey? Ajar anak untuk bila dia buat salah, ataupun bila dia bila dia lakukan kesalahan tu, ajar dia untuk jujur mengaku kesalahan dia. Macam tu juga kita, sebab kita ni as a role model, apa yang kita buat macam tu juga anak. Okey, sebab tu lah kita ni, kalau kita dah janji dengan anak, okey, raya tahun ni abang yang risau, tahun lepas kita tak balik kampung, tahun ni kita balik kampung. Tiba-tiba kerajaan umum PKP tak boleh nak atas negeri, tak boleh nak atas daerah. Okey, cuba jujur dengan dia. Okey abang, abah ataupun ibu minta maaf, okey, tak boleh nak balik kampung tahun ni. Sebab apa? Sebab tahun lepas kan abah ni pun dah janji, okey, nak bawa abang balik rumah nenek, balik rumah atuk kan. Tapi tak boleh sayang. Sebab apa? Kita cerita dekat dia supaya dia lebih jujur. Okey, dia lebih jujur apa yang dia nak buat lepas ni, dia akan bercerita secara detail. Okey, sebab apa? Sebab kita risau bila anak kita dah terbiasa untuk menipu, bila dia dah dewasa nanti, dia senang sangat menipu. Okey, nampak tak? Senang sangat menipu. Takut nanti dia pergi sekolah, dia cakap dia pergi sekolah, hakikat dia tak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab dia terlalu takut untuk pergi dekat mak dia. Hakikat dia, contoh lah, Kak Ila dulu pernah menipu mak Kak Ila. Okey, bukan mak kita tak ajar Kak Ila untuk tak menipu, tapi terlalu takut. Sebab ialah mak kita dulu kan garang kan. Takut nak habak dia tak pergi sekolah. Okey, takut nak habak dia sebab kan tak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab tertinggal bas. Sebenarnya itu saja. Tapi Kak Ila punya takut ni kan, lepas Kak Ila dah habis PM, baru Kak Ila cerita dekat dia, mak, adik dulu kan tak pergi sekolah sini. Sebab apa? Sebab tertinggal bas. And then mak dia cakap, kenapa tak jujur je? Sebab kan itu bukan kesalahan adik pun. Nampak? Sebab terlalu takut untuk bercakap dekat mak kita ni apa kesalahan kita yang dah buat. Okey, hakikat dia tertinggal bas je pun, mungkin tak pergi sekolah sebab ponting ke apa ke kan. Tapi kalau you all hari ni ajar anak you all untuk jujur, okey, apa-apa masalah yang dia alami ke, dia tak akan selesa bercerita dekat orang lain. Dia akan cerita kat you all. Sebab apa? Sebab you all sentiasa beri galakan dekat dia. Salah, mengaku salah. Kalau dah salah, minta maaf. Kalau dapat sesuatu, ucap terima kasih, alhamdulillah. Okey? Alright, so tu sajalah 2 tips yang kita nak share dengan you all. Yang lagi rasa macam tips yang klise je lah. Okey? Janganlah you all rotan anak kalau anak tu mengaku dengan you all. Okey? Kalau dia buat salah ke apa kan, janganlah marah dekat dia. Kalau dia mengaku, at least dia mengaku dengan you all. Okey, jangan terlampau, kita as a mami ni jangan terlampau berat untuk memberi kemaafan. Okey, hari raya je kan selalunya anak-anak dia datang minta maaf. Tapi kita as a mami ni kadang ego tak nak minta maaf dengan anak. Padahal anak tu baru 4-5 tahun kan. Kadang-kadang anak ni salam, dia tengok abang-abang dia semua bagi salam pula. Salam minta maaf kan. So budak yang 4-5 tahun ni pun salam minta maaf. Okey, minta maaf sana. Kadang dia orang pun tak tahu juga. Salam selamat hari raya ibu, maaf saya batin duit raya. Nampak tak? So kita as a mami ni cuba cakap balik. Okey abang, mami pun nak minta maaf dengan abang. Okey, hari tu abang suruh mami buat susu, mami lambat buat susu dekat abang. Mami minta maaf ya. Tak salah pun kalau kita as a mami ni minta maaf dengan anak. Sebab apa yang kita buat hari ni, benda tu lah akan efek dia masa ke depan. Lepas ni pun dia akan minta maaf. Abang pun nak minta maaf lah dekat mami sebab abang kejutkan mami pukul 4-5 pagi sebab buatkan susu untuk abang. Nampak tak dekat situ? So dekat situ jugalah wujudnya bonding antara ibu dan juga anak, ataupun ayah dan juga anak. Alright? So apa yang kita share dengan hampa hari ni, apa yang kita bagi sebenarnya itu yang akan dapatkan kita balik. Okey, kalau kita jaga percakapan kita tak tenggi-tenggi dekat anak, esok bila kita dah tua, dah duduk menumpang lah rumah dia orang kan. Macam tu lah juga anak-anak kalian kita. Alright? So tu saja tip dekat Ella hari ni. Kak Ella nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, lepas Hari Raya ni baru first time Kak Ella live kan. So siapa yang tak dapat balik raya tu, tak apalah, kita sama-sama lah bersabar. Nampak macam mana kan kes pun meninggi sekarang ni. Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kak Ella nak minta maaf kalau Kak Ella ada buat salah sebanyak Kak Ella ada buat live ni ke kan. Kak Ella nak minta maaf kalau Kak Ella ter-share tips yang rasa macam Kak Ella ni share tips dah apa-apa tau. Kadang-kadang mungkin tak berguna untuk you all, tapi berguna untuk orang yang tak tahu lagi. Okay, Kak Ella hanya boleh share, tapi kalau you all ada tips tambahan, you all boleh letak je dekat komen. Alright? So Kak Ella nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Okay, yang mana yang
kena PKPD tu bawa lah bersabar, janganlah marah-marah kan. Nampak macam mana dia orang pun dah cuba sedaya upaya untuk jaga kita. Okey, tolong patuhi SOP yang mana yang ada simptom-simptom macam apa nak kena COVID ni kan, better you pergi buat swab test. Sebab apa, kita tak nak efek orang-orang sekeliling kita. Alright. So yang mana yang dah pun positif, okey, baru-baru ni viral, dia pakai gelang colour pink pergi salah peluk cium konon-kononnya gurauan kan. So janganlah buat macam tu, kesian lah dekat orang lain. Kadang orang tu dia ada jaga warga mas ataupun ada jaga orang yang ada penyakit kritikal ni kan. So kita sama-sama lah kita jaga kita. Alright. So kita jumpa pula insyaAllah next week dengan Kak Ina dan juga Kak Mas. Mungkin ada promosi 5 ke, tak tahu lagi kan. So kita jumpa lagi next week. Okay, bye. Assalamualaikum.